kita teruskan kita punya kelas pagi ini dengan kelas worker. Silakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Puan Hajar. Alhamdulillah, jom kita buka majlis kita pula. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna takwil wahdina ila sawa'i sabil. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okay. Okay, jom kawan-kawan kita mula. Siapa sahabat-sahabat Nabi biasa siapa? Dalam Okey lah, tak ni. apalah. Tak apa. Kita cerita je lah. Sebab mereka suka mendengar, jadi kita cerita. Hello, madam. Pergi mana tu? Bestnya. Alhamdulillah. Syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya berada dalam kereta di Shah Alam kerana ada kelas Akademi Muazzin di Shah Alam. Tapi sempat saya nak buat kelas ni dulu. InsyaAllah. Baiklah. Saya cerita macam ni. Suara. Kita nak cerita pasal suara. Suara adalah tubuh badan kita. Dalam kehidupan kita seharian, tak ada yang tak pernah tak guna suara. Kita akan menggunakan suara setiap hari. Bukan kita tak guna suara kita untuk baca Quran aja. Yang paling banyak kita guna suara kita ialah bercakap. Jadi, apabila anda memahami cara mengeluarkan suara dengan betul, maka apa saja aktiviti, penggunaan suaranya dalam apa saja aktiviti dia berguna. Maknanya, kita tahu cara nak mainkan suara dengan baik, dengan teknik-teknik yang baik. Kita bercakap boleh jadi baik, kita mengaji jadi baik, kita buat apa je lah, apa benda yang kita suka buat dalam bercakap ni. Nak jadi MC jadi baik, nak buat presentation jadi baik, nak jadi cikgu jadi baik. Cikgu paling banyak guna ni. Guru-guru guru Al-Quran, guru sekolah, guru matematik, guru bahasa Melayu. Semuanya perlu menggunakan suara dengan baik. Okey. Jadi, kita nak cerita pasal teknik tu, tiap-tiap minggu dah cerita pasal teknik tu. Dah boleh tengok dekat dalam YouTube apa teknik-teknik tu. Jadi kalau dah tengok, kemudian nak tanya, datang minggu depan tanya. Tapi minggu ni saya nak cerita je. Kepentingan suara dalam kehidupan kita. Kita lahir, kita sedar
Sedar-sedar kita umur kita katalah 3 tahun, 5 tahun tu, kita dah mula kenal diri, dah mula mengenal alam ni lah. Kita dah ada suara dah. Kita dah pandai bercakap dah, nak minum, nak makan, nak itu, nak ini, pelat ke tak pelat ke, semua dah keluar suara dah. Jadi, memang kita rasa kita tak perlu pun tahu pasal ilmu vokal ni. Sebab vokal tu dah ada dah. Suara tu dah ada dalam dekat diri kita. Allah dah anugerahkan suara itu. Tapi hebatnya Allah ni sebab dia ciptakan ilmunya. Dia ciptakan cara, tata cara mengendalikan suara kita. Allah cipta ilmu tu. Masa dulu, masa saya belajar, saya kata, oi pandailah Mak Saleh ni tulis buku vokal kan. Kita cari buku vokal dalam bahasa Melayu tak jumpa. Semua buku tulis dalam bahasa Inggeris. Kita kata pandai Mak Saleh ni. Sebenarnya kita lupa tentang yang sebenarnya yang mempunyai ilmu ni Allah punya, bukan Mak Saleh punya. Jadi kerja saya zaman tu tahun 80-an, saya tak fikir pun nak tulis buku. Saya fikir kita ambil je lah, orang dah tulis, kita baca je lah. Dan kemudian kita explore. Okey. Daripada pertama saya dikenalkan ilmu vokal ni untuk menyanyi. Okey, so saya menyanyi lah. Kemudian mak saya kata, arwah mak saya masa tu dia kata, oh belajar vokal begitu, begini macam-macam lah. Mak saya sangat terbuka, minda dia sangat bagus. Dia kata Masya Allah, dia kata ilmunya begitu rupanya. Macam tu lah. Kemudian dia kata, tapi kalau dah suara tu dah bagus, janganlah guna untuk menyanyi je, gunalah untuk mengaji juga. Kata-kata beliau, kata-kata arwah mak saya membuatkan saya berfikir. Berfikir yang, ya tak ya juga suara ni bukannya, belajar vokal ni sebenarnya mengetahui tentang bagaimana suara tu dimainkan. Apa komponen-komponen ataupun perkara-perkara yang perlu kita titik beratkan untuk memainkan suara kita. Lalu selepas berpuluh-puluh tahun dalam bidang nyanyian tadi tu, saya cuba kembangkan. Saya cuba kembangkan. Peringkat awal, tak ada benda yang pada awalan dia mudah. Semua perkara pada awalannya pasti mengalami banyak ujian. Ujian ni sampai sekarang pun masih ada kan. Cuma kita matang. Kita dah lalui ujian-ujian ni, kita semakin matang. Jadi kita dapat menangani, kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih bijaksana lah. So, bila saya bawa, saya dijemput bercakap pasal public speaking, dijemput bercakap vokal tentang itu, tentang ini, tentang macam-macam. Sehinggalah tahap yang paling menyeronokkan saya bila orang panggil saya untuk membantu mereka yang membaca Al-Quran bermasalah. Nafas pendek, suara penat, suara letih, suara serak, tak boleh pergi tinggi, tak boleh pergi rendah, pagi yang bertaranum, macam-macam lah. Gemuruh, bila buat apa je gemuruh, berdebar-debar, tak tenang, tu semua perkara-perkara yang banyak saya explore. Okay? Jadi, secara tidak langsung, ketika saya berkongsi ilmu vokal, hari ini baru saya sedar. Sekarang lah, pada ketika kematangan dah sampai tahap ini, baru saya sedar. Tugas saya ni, sebelum nak membetulkan suara orang tadi tu, saya kena betulkan sikap orang dulu. Sikap orang. Memberitahu mereka tentang kepentingan akhlak, kepentingan adab
dalam menimba ilmu, dalam majlis. Macam-macam lah. Orang kalau kita belajar dia kata etika. Etika menghadiri kelas. Etika menghadiri majlis. Etika begitu-begitulah. Pakaian pun etika. Semua tu etika. Macam-macam. Jadi bila hari ini saya boleh kata, ya, saya akui. Betul. Dan baru-baru berapa bulan yang lalu, saya dipanggil untuk satu bual bicara bersama Ustaz Don. Dia bercakap tentang ilmu dan adab. Sebab apabila saya memulakan kelas saya online ketika PKP dulu, betul-betul tajuk adab ni menjadi satu permainan dalam minda saya, menjadi satu masalah. Adab berhadapan dengan guru secara online. Guru lelaki, guru perempuan, perempuan dengan perempuan, perempuan dengan lelaki, lelaki dengan perempuan, macam-macam lah. Sama jantina ke tak sama ke, dia ada adab-adab dia. Jadi itu yang saya kena betulkan dulu sebelum nak betulkan suara ni. Sebab untuk saya nak mainkan suara pagi-pagi ni, saya dah kena buat warm up tu, subuh tadi dah buat dah warm up. Dalam vokal ni ada 4 cara kita memanaskan suara. Tapi pagi-pagi ni bukan suara je yang lesu. Suara ni di tubuh badan kita. Kenapa suara jadi lesu waktu pagi? Kerana kita baru bangun tidur. Jadi otot kita lesu, badan kita lesu, saraf-saraf kita lesu. Semuanya lesu. Jadi kita kena workout dulu. Kita kena workout dulu, buat stretching, angkat tangan, depa tangan, semua kena buat. Okay. Selepas tu buatlah bubbling. Buatlah exercise. Pertama, dipanggil hissing. Tarik nafas, dalam-dalam tarik nafas. Jangan ketika tarik nafas, pastikan otot diaphragm mengembang. Tarik. Jangan kempiskan. Jangan otot diaphragm tak boleh masuk. Otot diaphragm kena keluar. Jadi kita tarik. Itulah latihan dia. Itu dipanggil hissing. Itu dikawal selama 15 saat. Kawal selama 15 saat. Kadang-kadang pagi-pagi susah nak kawal 15 saat tu, tak sampai. Sebab otot masih lesu. Alright. Kemudian kedua, buat macam ni. Tarik nafas yang sama. Kembangkan dada ni bukakan. Maknanya buka. Jangan bongkok. Tegakkan badan. Buka macam buat exercise. Tarik nafas. Buat macam tu. Kalau lagu P. Ramlee banyaklah buat benda tu. Buat je latihan humming tu sambil tutup mulut dan buka mulut. Maknanya selama 15 saat. Ya. Bila kita tutup mulut, kita jumpa bunyi tu. Bila kita buka mulut, bunyi pun sama. Tak boleh berubah. Ketika buka mulut atau tutup mulut, bunyi masih sama. Itu konsep dia. Okay? Saya cerita je ni tau. Saya cerita je. Kau orang faham tak faham, saya tak tahu. Saya cerita je. Tapi siapa yang tak faham, boleh bertanya. Okay. Kemudian kita buat latihan yang ketiga. Dipanggil bubbling. Buat je perlahan-lahan, tak perlu kuat-kuat. Buat sendiri-sendiri macam nak baca Al-Fatihah dalam solat. Rukun qauli. Tapi saya tunjuk ni saya kena kuatkan lah sebab nak kena dengar kan. Tapi kita buat sendiri, kita buat.
Bertenang-tenang je, jangan stres-stres. Kita boleh goyang-goyangkan kepala, geleng-geleng, angguk-angguk, boleh. Tak ada masalah. Gerakkan bahu. Sekarang ni badan saya dengan kerusi ni sama pakai hitam, mungkin tak berapa nampak. Gerakkan bahu. Cikgu, Ya. apa ni, kalau macam katakan tadi daripada kuliah kita kawal kemarahan kan. So dengan bubbling ni pun rasanya bila pengudaraan tu boleh juga kawal kemarahan tak? Betul. Betul. Terima kasih soalan tu. Memang sangat betul. Sebab sebelum kita nak marah, jangan terus, selalunya bila kita marah, kita akan gopoh. Kita akan terus, nak marah. Tapi kita tarik nafas dulu. Hembus perlahan-lahan. Jangan macam ni. Itu memang marah tu bertambah naik lah. So kita tarik nafas. Kita hissing. Jadi dia tenang lah. Sebab bila kita marah, degupan jantung kita laju. Degupan jantung kita laju. Sebab itu dia boleh jadi api. So kita tenangkan. Tenangkan. Pejam je mata. Rasa macam kita merayu. Rasa kita merayu. Ya Allah, tolonglah. Macam tu. Jadi macam tu. Betul aja. Nafas ni kalau kita kata macam nyawa lah. Dia berkait dengan roh lah tapinya kan. Nafas ni macam nyawa lah, tak bernafas, berhentilah dan nadi kita. Betul tak? Bila orang pengsan ke terjatuh tu, orang akan rasa ada nafas ke tak ada nafas. Maknanya kalau tak ada nafas, kita dah habislah, tak adalah. Nafas ni nyawa. Kalau saya bila nyawa tu adalah roh. Kita ada roh. Bila ada nyawa, kita ada roh. Kita kena bina lah. Itu kaitan-kaitan yang banyak saya jumpa lah. Tapi kalau tak ada soalan, benda yang saya jumpa tu tak boleh nak keluar sebab tak tahu nak letak kat mana yang saya jumpa tu kan. Tapi bila Hajar dah tanya ni, saya nampak tu keluarlah nyawa, keluarlah roh, keluarlah macam-macam. Okay. So ada 3 latihan yang kita dah bagi tahu tadi, bubbling. Dan yang keempat, lidah. Lidah. Okay. Kebaikan latihan vokal ini bukan sahaja untuk suara, tapi dia bagus untuk tubuh badan kita. Bagus untuk paru-paru kita, bagus untuk peredaran darah kita, bagus untuk otot kita, bagus untuk tulang-tulang rawan kita. Semuanya baguslah. Mengelakkan kita daripada serangan jantung, dapat membantu kita mengelak ataupun daripada kita kena nyanyuk. Semua tu main peranan. Adalah perkara-perkara yang saya kata, orang kata mengaji. Mengaji tu bagus. Kalau mengaji, selalunya orang yang mengaji, katanya pertamanya umur tu boleh panjang. Kan, lamalah hidupnya. Hidupnya lama. Kemudian, Waalaikumsalam. Azmilah. Kemudian katanya takkan nyanyuk. Orang yang mengaji tu tak nyanyuk. Betul. Memang diakui sebab ayat Al-Quran itu syifa. Syifa. Tapi kalau kita sebut huruf tu tak betul, caca merba, main sebut saja, masalah lah. Alright. Syifa tu dah jadi apalah, jadi lain lah pula. Sebab dah salah kan, ayat-ayat tu sebutan huruf semua salah. Tak apa, sebab hari ni ramai dah pergi kelas tajwid. So mungkin kemahiran menyebut tu dah ada dah. Apa perkara yang paling utama dalam membaca, dalam hidup kita lah, jangan cerita baca Quran aja. Dalam hidup kita, yang membuatkan insya-Allah kita jadi lebih baik lah kan. Bukannya baca Quran aja baik. Maknanya bukannya fokus baca Quran baik, tapi hak benda lain kita tak jadi baik. Kalau boleh kita nak baik dalam segala hal. Okay? Cikgu, Baik. Ya.
Dengan latihan ni juga kita boleh tingkatkan, betulkan kita punya mahraj tak? Boleh. Sebab untuk nak meletakkan huruf-huruf pada mahrajnya, kita perlukan udara yang banyak. Contohnya kita bawa kereta, kita daripada Kuala Lumpur nak pergi Pulau Pinang, kena isi minyak banyak kan? Lepas tu dah plan pula, aku nak singgah Ipoh, nak singgah Taiping, nak singgah Kuala Kangsar, nak singgah sana, nak singgah sini, nak singgah lagi banyak lah. Maknanya kena ada banyak lagi tenaga. Maknanya kena banyak lagi minyak isi lagi kan, sebab kita ke sana ke sini. Sama dengan nafas ni lah. Kita nak singgah kat ha, kita nak singgah dekat kha, kita nak singgah dekat mim, kita nak singgah dekat alif, kita nak singgah. Itu semua perjalanan. Perjalanan nafas kita daripada paru-paru untuk menyentuh tempat-tempat huruf tu semua, itu satu perjalanan. Okey, alhamdulillah. Ya. Jadi kita kata kita usaha je lah kebenaran dia tu. Kalau kita, pada saya ia berbalik kepada Allah lah. Allah yang akan menunjukkan kebenaran-kebenaran ni segalanya. Sebab kalau boleh kita janganlah tipu-tipu kan, kalau cakap benda-benda macam ni kan. Maknanya baca tu bagaimana nak membaca dengan pemahaman. Okey, pemahaman tu payah tu kan. Maknanya kena pergi baca terjemahan. Kemudian kena pergi kelas tadabbur. Okey. Pergilah juga saya ni, pergilah ada kalanya mendengarlah juga tadabbur ni. Tapi satu hari ada seorang sahabat, dia membuka minda saya dengan cara ni. Dia kata macam ni. Kalau kamu, tapi orang bersahabat ni dia jarang, kawan-kawan ni dia tak cakap kamu. Kalau kau lirik lagu tu kau boleh huraikan, dia kata. Lirik lagu tu kau boleh korek. Sajak-sajak, puisi-puisi kau boleh gali maksud dia. Takkanlah terjemahan Al-Quran tu kau tak boleh nak gali. Dia menjentik saya punya minda saya. Ya. Kemudian saya kata, ya tak ya juga logik juga dia kata tu, sebab kemahiran saya yang saya belajar bagaimana memahami teks. Bagaimana kita nak memahami teks lah. Teks ucapan ke, baca puisi ke, baca sajak ke, pantun ke, apa segala benda lah. Lirik lagu ke, semua kita kena gali dia punya maksud yang tersirat. Yang kita lihat yang tersurat, yang kita gali yang tersirat. Dan bila kita baca doa Al-Quran pula, dia ada di antaranya yang memang mengatakan, ya Allah, ingatkanlah apa yang kami lupa tentangnya. Jadi saya kait benda tu, dia bukan sahaja tentang memahami cerita itu, tetapi tentang merasakan cerita itu seolah-olah kita berada dalam situasi itu. Kalau peperangan, kita rasa kita dalam perang itu. Perasaan kita dalam peperangan itu macam mana. Jadi itu timbulnya emosi. Membaca dengan emosi. Okey. Lalu saya buat eksperimen. Saya buat eksperimen. Begini, panggil orang, suruh orang ni baca. Orang yang pandai, orang tak pandai. Orang baca berlagu, orang baca tak berlagu. Semua saya panggil. Ustaz itu, ustaz ini, ustazah itu, ustazah ini. Saya suruh dia baca a few ayat lah untuk saya explore. Apa. Kemudian, saya kaitkan dengan suara. Suara kita sifatnya memujuk. Bagaimana saya dapat sifat suara ni? Kalau kita buka buku-buku vokal ni, tidak ada pun cakap pasal sifat suara. Dia kata suara yang baik, dalam buku vokal dia kata, suara yang baik apabila ada gabungan emosi dan fizikal. Di antaranya lah, dia ada 7
perkara yang SOP itulah yang mengatakan suara itu berkualiti. Jadi di antaranya saya ambil satu yang mudah. Satu tu, bila kita bersuara, nak bagi suara tu berkualiti, perlu ada gabungan emosi dan fizikal. Kalau fizikal macam mana orang mengaji takkan nak menari-nari kan? Jadi bila kita mengaji kita flow lah. Kita flow kan badan kita. Kita ikut rasa kita tu. Menangis ke. Sebab sifat suara yang saya jumpa itu merayu. Bagaimana saya jumpa tentang sifat suara itu, saya punya method saya, tapi saya tak pergilah dekat MYIPO tu. Saya tak pergi dekat MyIPO nak endorse. Saya punya method tu saya nak endorse, tak boleh orang lain guna. Saya tak ada buat macam tu. Walaupun ramai. Saya juga mengajar di MyIPO tu, mengajar choir kat situ. Memang dia orang kata cikgu punya nota, cikgu punya keterangan, cikgu punya term-term yang cikgu guna, pergi buat endorsement supaya jangan dipakai oleh orang lain. Tapi saya tak buatlah macam tu. Kerana apa yang saya kongsi ni semua ilmu. Bebaslah siapa-siapa nak pakailah. Saya dah halalkan. Tapi syaratnya diguna pakai dalam bentuk yang baik. Diguna pakai dalam perkara-perkara yang baik. So saya dah redha. Pakailah. Sebab ini ilmu Allah. So saya tak ada hak untuk nak menyekat. Gunalah pakai. Macam tu. Jadi kalau kat sini ada guru tadika, ada guru sekolah, kanak-kanak, guru pendidikan jasmani, apa lagi guru apa, semua memerlukan permainan suara yang baik. Supaya kita dapat sentiasa bertenaga apabila kita menghadapi anak-anak murid kita. Dan dia bukan mudah mengajar, menghadapi anak murid yang tak react, tak respon. Dia bukan mudah. Dia menarik tenaga kita. Ini cerita anak murid kan. Anak murid tak bercakap, anak murid tak bertanya, anak murid tak kata ya, tak kata tidak. Dia akan menarik tenaga kita. Kalau sebagai seorang guru di sekolah, 8 jam duduk kat sekolah, murid buka buku, buka. Tulis. Faham tak? Faham. Nanti bila exam, semua salah. Betul? Cikgu penat lah. Cikgu jadi penat. Sebab tu cikgu boleh kena anxiety. Cikgu boleh kena stres. Cikgu kena serangan jantung. Perkara-perkara macam tu. Pula dalam fasa sekarang ni banyak dah kelas online. Kelas online ni boleh dihadiri satu dunia. Maknanya mana-mana negara boleh follow. Boleh share kita punya link tu ke mana? Ke Austria, ke Jerman, ke mana yang kita ada saudara mara, ada kawan Muslim yang boleh kita share. Betul kan? Tapi dalam kelas online belum pernah saya dengar suara satu dunia. Saya dengar suara Wan Siti Hajar seorang saja. Kemudian suara Saidatul Zarina. Itu pun sebab mereka dah biasa dengan saya. Dah bertahun-tahun dengan saya, dia dah dengar suara. Itu pun Azmila tadi dia menaip. Dia tak bersuara. Assalamualaikum cikgu yang disayangi selalu. Sedangkan ni kelas vokal. Bercakap, gunakan suara. Bina tenaga waktu pagi. Pagi-pagi dibina. Tunjukkan wajah-wajah kita yang ceria seperti terbitnya sang suria. Pagi-pagi sang suria, saya dah beberapa minggu hari Sabtu, saya nak terbit. Tapi awan tutup. Saya nak terbit.
Tutup awan, tutup. Hari ni saya mengambil keputusan untuk nak tolak awan tu jauh-jauh. Supaya saya dapat tersenyum seperti biasa. Supaya saya dapat tersenyum seperti biasa. Saya rasa seronok. Macam tu. Okey. Jadi, suara kita ni tadi sifatnya memujuk. Macam mana saya boleh dapat sifat memujuk? Pertama, apabila saya belajar tentang bagaimana mengawal amarah. Mengawal amarah itu adalah tahap tertinggi kalau kita boleh kawal. Tahap apa tak tahu tahap apa nak cakap tahap pemahaman kehidupan lah, kawalan nafsu yang paling tinggi. Bila kita dapat kawal marah. Ustaz tu anak murid saya bercakap pun macam Masya Allah, suaranya sangat dijaga. Suara saya lagi kuat dari suara dia. Bukan bermakna suara dia tak bagus. Tapi dia punya cara mengeluarkan suara sangat beradab. Dengan saya tak pernah naik, cikgu, tak pernah. Cikgu, macam tu dia panggil saya. Saya nak tanya boleh tak? Masya Allah. Tapi saya ni cikgu brutal. Saya lah. Saya cakap, Ustaz, kalaulah saya jumpa Ustaz masa saya muda dulu, saya dah jatuh cinta dah. Saya cakap macam tu terus. Saya cakap, bergurau lah. Sebab dia lebih muda pada saya. Jadi saya beranilah bergurau dengan dia kan. Kalau saya lah jumpa Ustaz masa saya muda dulu, jatuh cinta kot saya dengan Ustaz ni. Dia gelak. Dia jawab macam mana tau? Saya ajuk dia. Cikgu ni macam-macam lah. Saya kata, tapi saya gurau je Ustaz. Tak ada niat apa-apa. Saya ni dah macam kakak pada Ustaz. Dah tak ada etika saya dah bulat dah. Saya jadi cikgu kerana Allah. Bukannya jadi cikgu kerana nak mengurat orang. Macam itulah. Okay. So, bila saya test beberapa orang ustaz-ustaz qori-qori yang pandai mengaji ni, saya test dia. Saya kata, okay, Taranum ada 7. Kalau kita baca Taranum tu untuk kita sedih, merayu, Taranum apa? Kalau tak salah saya, dia kata Soba. Soba, sedih. Okay. Lepas tu dia baca lah. Tapi dia ada ayat-ayat dia pula, ayat ni. So, saya ni jahat. Saya cakap dengan dia, okay, tapi saya tak nak Ustaz baca Soba dekat ayat tu. Saya nak ayat yang ni. Ayat yang saya pilih yang tak ada sedih. Ayat yang mungkin peringatan. Allah menegur orang kafir tu kan. Saya kata saya nak ayat ni. Ayat yang saya buka ni, surah ni, baca dengan Soba. Baru saya tahu sama ada permainan suara itu betul atau tidak. Itulah berpuluh tahun nak buat benda-benda ni. Bukannya hari ni dia jadi cikgu vokal, hari ni terus jadi. Cikgu-cikgu vokal yang orang kata bawah-bawah ni, yang anak-anak kita ni, dia sangka untuk jadi seperti ini mengambil masa 2 bulan, 3 bulan, 3 tahun. Tidak. Dan kita tidak boleh, bila lagi faham, bila kita makin dewasa, semakin matang, semakin faham apa yang Allah kata, apa firman-firman Allah yang kita baca setiap hari. Kongsikan ilmu yang kita amalkan. Jadi, saya suka kongsi dan amalkan, sebab bila saya kongsi, saya akan rasa, aku kena amal ni. Sebab aku dah kongsi ni. Macam tu. Jadi, win-win situation lah. Sama ada amal dulu baru kongsi, ataupun sambil amal, sambil kongsi. Mana-mana boleh. Kongsikan saja. Amalkan saja. Contoh, amalkan bubbling setiap pagi. Dapat dia punya hasil. Dah rasa dah, cikgu saya dapat bubbling ni, membantulah nafas saya panjang. Pergi kongsi dengan orang lain. Ada kawan lain dalam tadarus tu nafas pendek, kongsikan dekat dia. Cuba kau buat latihan macam ni. Tak payahlah kata dengan dia, pergilah belajar nafas dengan Cikgu Siti Hajar.
Cikgu Siti Hajar masanya dah terlampau padat. Ataupun hari ini boleh kata, joinlah kelas, masuklah link ni. Macam itulah. Itu cara dia. Tapi yang bagus ialah kongsi terus straightforward. Cuba awak buat latihan bubbling ni. Sebab dulu saya pun tak cukup nafas saya buat latihan ni. Oh ya ke latihan ni? Buat macam ni, macam ni. Kita explore benda tu. Buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Jangan pula kawan tu tanya, tapi ni. Tak tahulah pula. Kau pergi kontak Cikgu Siti Hajar lah, kau tanya dia. Itu yang saya kata, bila kita kongsi, dia akan datang satu persoalan. Di situlah hari Sabtu tu masuk kelas, belum sempat Assalamualaikum dah banyak soalan dah. Cikgu, hari tu saya share dengan kawan saya, cikgu. Dia tanya, cikgu, bubbling tu untuk apa? Kita jumpalah. Selain daripada panjangkan nafas, cikgu, ada tak benda? Macam tu lah. Itu dia persoalan. Jadi, kebanyakan kita ni malas nak fikir masalah. Memanglah siapa nak fikir masalah. Kan? Tapi kadang-kadang perkara yang ditunjukkan di depan mata kita adalah tugas kita untuk mengambil berat. Tapi kita ni dah diajarkan, jangan jaga tepi kain orang. Biarlah dia. Dia nak apa, biar dia. Biar. Itu yang sampai rumah jiran, orang hangkut barang-barang pakai lori pun biar je. Kan? Jadi itulah dia. Okey? Suara itu sifatnya memujuk apabila kita dapat mengawal nafsu marah kita. Amarah tu kita pendam jauh-jauh. Sama dengan kuliah duha pagi tadi tu, ustaz kata ya, kawalan marah tadi tu. Sebab saya ni manusia biasa. Bila kita marah, orang kata sabar. Lagi orang kata sabar, lagi kita nak marah. Lagi orang kata istighfar. Oh, kononnya nak tunjuk ni istighfar ni. Tapi kita istighfar macam ni. Astaghfirullahalazim. Kita istighfar macam tu. Betul, cikgu. Kalau tengah marah tu memang istighfar macam tu lah. Istighfar marah juga. Tapi itu dipanggil biasa kan. Benda yang biasa orang buat macam tu kan. So sebab itu saya sebagai cikgu mengatakan, jom kita buat yang luar biasa. Yang luar biasa tu dah diamalkan. Bila kita marah, tarik nafas. Astaghfirullahalazim. Merayu. Gunakan rayuan tu. Gunakan pujukan tu. Kepada siapa? Kepada Allah. Merayu dekat Allah. Astaghfirullahalazim. Memanglah aku yang paling banyak dosa, ya Allah. Macam tu. Tapi orang yang dengar, dia akan rasa. Namanya pun manusia biasa yang lemah. Dalam pada kita mengawal perkara-perkara ni, kadang-kadang kita akan terlepas. Sebab banyak kali dah asyik buat, cakap tak faham-faham. Akhirnya kita naik angin lah. Bukannya kita sengaja. Yang itu naik angin tanpa disengajakan. Mungkin kerana kita dah letih. Mungkin kerana kita sendiri ada masalah yang kita lalui. Bila kita jumpa lagi orang masalah lagi, benda yang dah selalu kita bagi tahu pun dia tak buat juga, akhirnya kita naik angin lah. Jadi itu ada orang kata selalu cikgu sabar, tapi hari ni cikgu hilang kawalan. Itu namanya manusia biasa. Kan? Manusia yang penuh dengan kelemahan. Maknanya selalu boleh sabar. 3 tahun aku jumpa Cikgu Siti Hajar. Contohlah, ni sajalah cerita, bukannya saya puji diri pun. 3 tahun aku kenal cikgu.
Sabar je. Tapi tiba-tiba kali ni aku tengok cikgu marah betul. Kalau 3 tahun kita jawab. Tapi kita sebagai orang yang melakukan kesilapan itu, kita tak boleh jawab macam ni. Jawapan ni salah. Sabar pun ada hadnya. Itu salah. Jawapan tu salah. Sebab sabar ni tak ada had. Sabarlah sampai langit ke-7 pun. Sabarlah sampai kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai tak ada nafas pun. Mungkin kita sesak nafas sebab marah pun, sabar juga. Jangan marah. Sabar je. Sesak nafas, teruslah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Mati dalam keadaan menahan marah. Oh, hebatnya lah, hai. Mati dalam keadaan mengawal marah, memang hebat sangatlah. Jangan mati dalam keadaan marah. Masalah besar jadinya. Okey. Semua berbalik kepada nafas. Kalau kita membuat kesilapan, itu biasa kerana kita manusia yang lemah. Namun, kita usahalah untuk jangan buat kesilapan lah. Usaha juga sebab kita nak jadi luar biasa. Bukan mudah nak jadi luar biasa itu, kan? Jadi prosesnya adalah usaha. Sebab untuk menjadi luar biasa di sisi Allah, semuanya dengan cara percuma. Tak ada yang kena bayar. Cuma kita kena usaha, istiqamah. Usaha. Alright, okay. Sebab itu kita perlukan persekitaran yang positif. Persekitaran yang positif. Apabila persekitaran itu tidak positif, maknanya ramai rata-rata kita pergi belajar mengaji, tapi kita lupa nak timba ilmu. Kita timba ilmu mengaji je. Ilmu baca Quran. Kita timba ilmu baca Quran. Kita tak menimba ilmu yang tersirat dalam Al-Quran. Jadi itulah proses-proses yang kita kena fahami. So, suara kita tadi bersifat memujuk. Jadi bila kita baca ta'awuz, pujuk. Bukan pujuk, merayulah dekat Allah, mohon perlindungan. Nak mohon perlindungan dengan Allah, tapi kita sombong. Kita nak berlagu-lagu supaya sedap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Contoh. Okey. Jadi sedap tu dah boleh, tapi jangan lupa rayuan memohon kepada Allah, ya Allah, lindungilah aku dari syaitan yang direjam. Rasakan rayuan tadi. Kita dikejar ni, dikelilingi syaitan yang direjam ni. So kita kenang lah, aku janji tapi aku tak. Apa tu Puan Zabeda? Oh, sorry cikgu, suara terni. Okey. Boleh offkan. So kita kata, kita baca. Kita baca dengan rasa. Mula-mula memang susah. Tapi kita boleh menangis rasa. Cari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah aku dari syaitan yang direjam, ya Allah. Carilah. Kemudian, semua orang tengah merayu dekat Allah ni. Semua orang tengah merayu satu masa yang sama. Berjuta-juta, trilion orang merayu. Kita nak lagi. Apa nak cakap? Yang keduanya ialah basmalah. Kita nak memberitahu Allah, memuji Allah. Memuji Allah dengan sifat dia. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ada salah kat situ. Memanjangkan harokat. Jaga.
Bismillahirrahmanirrahim. Jaga-jagalah 2, 4, 6 apa semua tu kena jagalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cari. Itu yang jalan tu. Puan Zabedah boleh tutupkan mic. Kalau tidak sampai bila bercakap memang akan keluar. Okay. So, rasa je apa nak baca ayat apa. Baca Yasin. Baca, sebab kita ni hamba Allah yang sangat, yang dipanggil pendosa lah ayat dia kan, yang banyak dosa. Kita nak baca, kita mesti rasa takut. Baca firman-firman Allah ni, dia berkaitan turunnya ayat tu kerana itu, kerana ini, kerana begitu, kerana begini. Ada kejadian-kejadian situasi yang berlaku. Sebenarnya, kita tak perlu pun jadi Allah untuk bercakap. Sebab kita cuma tolong Allah. Allah berfirman, dibaca, disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagi tahu kat sahabat-sahabat, ditulis untuk kita baca, bukan untuk kita melakonkan watak Allah tu. Untuk kita rasa takut, untuk kita rasa kerdil. Oh macam ni ceritanya, ya Allah, macam ni rupanya. Macam ni ceritanya, ya Allah, neraka macam ni rupanya. Oh perang macam ni rupanya, perang apa, perang itu, perang ini, apa segala benda. Oh cerita macam ni, surah itu, surah ini. Jadi kita kena, oh ya Allah, hebatnya dalam Quran ni aku boleh tahu cerita yang 14,000 tahun dulu. Macam itulah. So bila kita baca, Qul ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Memuji Allah itu dengan penuh rayuan. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Cari. Pada masa yang sama, kita nak bagi tahu orang. Maksudnya ialah, kan, Allah itu apa? Cari. Saya begitu caranya. Okey. Dia kata sini, katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Okey. Dia macam-macam cara untuk kita faham. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah yang tidak mempunyai anak, tidak berberanak. Allah tu hebat sangat dan tidak ada sesuatu pun setaraf dengannya. Kita nak bagi tahu, okey, kalau kita jumpa satu kelompok manusia yang kata macam ni, manusia yang menidakkan Allah, manusia yang perlekehkan Allah, dah tentu kita ada rasa marah. Betul tak? Kita ada rasa marah bila orang perlekehkan Allah. Jadi tapi kita tak boleh guna nafsu amarah tu. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Tak boleh macam tu. Dia adab membaca Al-Quran tu hilang. Adab membaca, memainkan apa ni, ini firman Allah. Jadi dia mesti dalam bentuk yang menangislah. Menangislah nak bagi tahu orang yang menolak tu. Ya Allah, ruginya korang, rugi. Macam itulah. Dialah Allah yang aku sembah. Dialah Allah yang Maha Esa yang mencipta kita semua. Bagaimana kamu boleh mengatakan Allah itu tidak hebat? Dia tak payah nak
Qul huwallahu ahad. Kita kena faham lah maksud dia tu baru kita boleh menghayati kan. Macam mana? Apa dia? Kita kena faham dululah makna dia tu baru boleh kita faham, boleh kita menghayati. Okey. Betul. Tapi kita faham tu, nak tunggu faham baru kita nak hayati tu lambat. Ya, betul yang kita ni kan orang Jadi, ajam, tak tahu pun. jadi puan, dalam kelas vokal ni saya bagi dah cara yang paling cepat. Merayu, menangis, memujuk. Tak faham pun tak apa. Tak faham pun tak apa. Saya dah bagi dah dalam kelas vokal. Merayu-rayu. Kemudian barulah kita buka. Macam ni. Macam ni. Kalau kita tanya Wan Siti Hajar lah admin kita. Berapa tahun beliau bersama saya dan dia ikut banyak kelas. Dia observe banyak-banyak kelas. Tajuk apa paling susah sekali yang kita nak hasilkan, yang kita nak buat? Tajuk apa? Tajuk emosi kan? Tajuk emosi yang merayu tu yang saya kata pujuk puan, pujuk. Yang itu yang ramai, majority. Kalau dalam kelas ni hari ni 48 orang, 45 tu dah tentu tak boleh buat. Kita dah lupa cikgu. Kita dah lupa dah sikap anak-anak. Jadi kita lupa nak minta mama lapar mak. Dah lupa dah. Ibu, saya lapar. Saya nak makan. Kita lupa yang tu dah. Takut untuk memujuk tu jadi takut. Macam, alah saya tak biasa pujuk-pujuk. Kan cikgu, orang kata perempuan kalau lembut macam mana sebelum kahwin, nak tahu dia garang lepas kahwin, lepas ada anak. Tak adalah, itu orang Dia cakap. dah start suara firm dengan anak-anak dah. Bangun pagi cepat, Umi dah lambat ni, leka. Dah start ni dah. Sebab itu hari ini, saya adalah seorang ibu yang salah menggunakan suara saya ketika saya membesarkan anak-anak saya. Jadi, saya tak nak orang lain buat kesilapan yang saya buat. Kalau cerita Imam Sudais tu, maknya marah macam mana? Nakalnya, na'udzubillahi min zalik. Tetamu datang rumahnya, ditabur pasir kat makanan. Sampai tahap tu dia punya nakal. Macam mana mak dia tegur? Kalau kita dah main kurang hajar, kau tabur pasir kan? Betul tak? Tapi mak Imam Sudais tak macam tu. Subhanallah. Macam tu dia kata. Pergi sana. Pergi kau kat Mekah sana. Kau pergi jadi imam kat Mekah sana. Kau pergi sana kena denda macam tu. Marahnya macam tu. Betul-betul anaknya jadi imam dekat Mekah kan. Imam Sudais. Itu cerita sejarah hidup beliau. Maknanya maknya marah macam tu. Dia kata punyalah jahat. Dia sampai tabur pasir kat makanan orang yang datang tu. Mak dia marah dia macam tu. Tak pukul tak apa. Ya Allah, pergi kau ke Mekah. Pergi kau ke sana. Jadilah kau imam di sana. Dengan menangis-nangis mak dia marah. Bukan macam kita rotan. Kita jerit-jerit. Kurang ajar dah, tak boleh. Orang datang betul pasir kan. Ini pun kira dah kontrol suara ni. Ni pun kira dah kontrol sebab dah faham suara tu tak boleh nak marah. Dulu kalau muda macam ni. Saya tunjuk masa muda-muda tak faham ni. Kenapa tak berpasir? Macam tu. Beza tak?
Beza sebab kita tak faham suara tu memujuk. Kalau kita pujuk, kenapa? Kenapa kau tabur pasir? Kenapa kau tabur pasir dekat makanan tu? Ya Allah, anak aku. Subhanallah. Sebenarnya Memujuk tapi marah ya? Ya, marah tapi memujuk. Yang tadi yang saya tunjuk tu marah yang memang amarah. Bila saya ubah proses tu, walaupun ketika tu anak dah besar kan, anak saya sendiri cakap dengan saya. Yang especially yang sulung lah. Yang sulung kan dia pekak kan, dia tak dengar suara saya tapi dia nampak ekspresi saya. So dia akan cakap, Mama, hari ni bagus. Saya tengok muka Mama bagus. Mama marah tapi Mama boleh muka tu tenang. Dulu saya kecil, Mama marah, muka Mama dia buatlah muka. Menangis saya. Menangis. Betul lah. Dia explore, dia cakap dengan saya. Dulu saya tengok muka Mama marah, saya tengok, hati saya macam ni. Macam tu. Rasa penat. Di sini rasa nak pecah, rasa bingit. Walaupun dia tak dengar suara saya, Puan. Dia tak dengar suara saya. Tapi dia kata dia rasa macam ni. Dia tengok muka saya, dia kata macam ni dia rasa. Hari ni Mama bagus, dia kata muka. Baik je. Tahu Mama marah, tahu. Mama marah, dia cakap. Bayangkan. So dia pun jadi tone down, dia pun tak panabaran sebab kita tangani dengan cara yang begitu. Oi. Nampak? Itu dia kuasa suara. Kuasa suara kita. Jadi kita nak pilih yang mana? Oh, yang kuat tu powerful, cikgu. Yang selalu orang kata yang kuat tu powerful. Bukan. Istilah powerfulness bukan sebab kuat volume. Powerfulness membawa maksud suara yang bertenaga, bukan bervolume. Suara yang bertenaga yang boleh dimainkan berterusan selama berapa jam pun kamu nak mainkan. Itu dipanggil powerful. Tapi kalau kita suara kuat saja, lepas 3 jam habis, itu bukan powerful. Itu paksaan, volume, memaksa. So bertenang aja. Bertenang bukan maksud tak bertenaga. Sebab tadi saya dah mulakan dengan pernafasan kan. Nafas kena kembangkan otot diaphragm. Itu wajib. Saya panggil hukumnya wajib lah. Maknanya penting lah tu kalau wajib. Jadi tajuk wajib ni, pernafasan ni mungkin bawa pengalaman Wan Siti Hajar ataupun pengalaman orang lain. Tajuk wajib tarik nafas ni berapa lama saya cakap. Sampai hari ni pun saya cakap. Wan Siti Hajar dah 3 tahun pun saya masih cakap nafas, kembangkan otot diaphragm. Saya sentiasa ingatkan. Kerana kita memang akan terlupa sebab otot diaphragm tu dalam badan. Kita tak nampak. So dia bila-bila masa je benda tu boleh terlupa. Gopoh cikgu. Gopoh, yes. Gopoh. Kadang bila baca Quran tu kan, gopoh nak baca laju je kan. Kena nak cepat lah kan. Gopoh jadi patut kena ambil nafas, tak ambil nafas. Betul. Pastikan dulu. Maknanya hari ni latih tarik nafas. Pegang kita punya diaphragm ni. Bila mengaji tu pegang diaphragm ni. Pegang diaphragm tu, pengembangan dia, penguncupan dia rasa. Nak baca laju, bacalah. Tetapi apabila kita dah pandai kawal nafas, bacaan tidak akan laju. Sebab kita faham membaca Al-Quran yang terbaik secara tartil. Kalau yang laju tu untuk menghafal budak-budak tahfiz, orang-orang ni, bacalah
laju sebab dia nak hafal 30 juzuk tu bukannya senang. So dia baca laju. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam itulah. Tapi dia tak baca kuat, dia baca hafal. Kemudian barulah dia baca. Sebab tu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dekat sini ramai dulu mula-mula baca laju pun. Lama-lama dia bertenang. Saya baca laju cikgu sebab nafas tak cukup. Ada yang cakap dengan saya macam tu. Sebab nafas tak cukup baca laju. Salah, tak boleh. Baca je. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Contoh. Tapi kalau kita faham, kalau kita nak check kawalan nafas kita boleh panjang tak? Alladhi khalaqas. Apa tadi saya baca? Alladhi khalaqas. Okay. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Sampailah nafas saya. Macam itulah. Jangan laju kan. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Itu kita lajukan, memanglah boleh. Kalau boleh kita lambatkan lagi. Untuk nak pastikan otot kita tu kerja tak. Okay. Lepas tu kita baca. Sambung lagi. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Boleh jadikan 3. Boleh jadikan 3 ayat tu berterusan pun. Untuk nak check kita punya sistem pernafasan dah kerja ke belum. Okay, jadi kita akan kata bila dah pandai besok, nafas tu dah tahu dah panjang, nak baca biasa je pun boleh. So itu yang boleh jadi bacaan macam ni pula. Sebab kita nak cakap. Ni saya tak baca terjemahan ya, saya cuba baca dengan rayuan saja. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Okay, rayu lagi. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من futur. Contoh. Kita jadi makin lambatlah baca. Bila nafas kita sebenarnya dah panjang, tapi kita tak perlu baca satu surah Al-Fatihah atau satu nafas. Tak perlu. Ketika kita nak check nafas kita kerja ke tak kerja, mungkin kita boleh baca 4 ayat tu satu nafas. Untuk nak bina nafas saja. Selepas dah terbina, baca je macam biasa. Baiki je bacaan tu, baiki sebutan huruf, baiki sifat huruf, baiki harakatnya, baiki penghayatannya, baiki bacaannya untuk kita merayu tadi tu, lebih baik daripada membaca satu surah Al-Fatihah tu satu nafas.
Sampai tahap, itu yang saya kata, ada orang baca bismillah pun nafas dia tak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saya jumpa. Tapi bukanlah orang muda. Orang yang dah berumur lah. Umurnya mungkin pada saya ketika saya jumpa 70-an lah. Nak pergi 80. Tapi dalam kelas saya, terbukti bunda-bunda yang umurnya 80 boleh dapat nafas yang panjang. Jadi tidak ada sebab. Itulah cikgu. Makcik dah tua lah cikgu. Nafas memang pendek. Dia punya perasaan. Sebab dia membesarkan benda tak boleh tu. Kita kena besarkan benda yang boleh. Jangan besarkan benda yang tak boleh. Maksud dia positif lah. Selama-lama ni makcik tak cukup nafas. Dah jumpa cikgu ni, makcik nak belajar betul-betul lah bagi cukup nafas. Jadi dia jadi seronok lah. Sebab dia tak ada alasan. Bila kita bagi alasan, itu yang membuatkan kita selesa dengan alasan tu. Alasan, minta maaf cikgu, saya tak buka kamera kerana tak pakai tudung. Minta maaf cikgu, saya tak buka kamera kerana tak bersedia. Itu semua alasan lah. Sampai bila pun tak jadi. Tak ada orang boleh tolong. Saya pun tak boleh tolong. Saya tak boleh tolong. Sebab alasan tu kita yang cipta. Saya hanya boleh ingatkan saja. Nak betulkan diri sendiri. Tak boleh buat lah cikgu, bubbling tu susah. Tak boleh buat bubbling tu susah. Sebab kita ada peluang untuk bersuara tanpa bubbling. Sebab kita rasa kita bersuara tak payah buat exercise pun, suara dah keluar. So kita membuat alasan, susah, tak boleh buat, bibir tak mau bergetar. Dia macam tu. Sambil lewa lah, tak berusaha, tak bersungguh-sungguh. Tapi kalau orang kata, ini ilmu Allah ni, aku nak cari dia punya, yang tersirat dalam ilmu ni, aku nak cari ni. Pasti Allah bantu. Pasti Allah bantu. Kemudian jangan berpuas hati. Ada yang saya tanya. Saya tanyalah sebab akak tak nak tanya saya tanya akak contohnya. Akak baca Quran ada masalah tak? Oh tak ada, saya okey je baca Quran. Baguslah, Alhamdulillah. Tapi sebagai seorang manusia, insan yang lemah, sepatutnya kita kena cuba cikgu dengar bacaan saya. Ada kesilapan ke tak? Saya tahu mesti banyak silap. Tapi sebab saya baca, saya sendiri baca, saya sendiri dengar, saya tak tahu kat mana silapnya. Itu sebenarnya orang yang humble, betul tak? Kata nak humble tadi kan. Tapi kita dah baca Quran setiap pagi, pergi tadarus, 4 kumpulan tadarus. Tapi kita jawab tadi. Bila saya tanya, baca Quran ada masalah tak kak? Oh tak ada, Alhamdulillah. Oh bagus, Alhamdulillah. Tapi dalam Alhamdulillah tu rupanya kita tak humble. Oh tak ada, Alhamdulillah. Saya tak ada masalah baca Quran. Hebatnya, Alhamdulillah. Macam tu lah. Semua orang pasti ada kelemahan. Saya cikgu, saya memang ada kelemahan. Saya tak kata saya sempurna. Mana ada manusia sempurna. Sebab itu, kawan Azalia adalah guru Taranum. Guru tajwid. Azalia atau pada ramai dekat sini yang guru tajwid. Kalau saya baca tak betul, tegurlah. Typekan kat situ cikgu. Typekan kat situ cikgu. Huruf tu tadi cikgu baca ada masalah. Okey je. Saya sebagai manusia saya tak boleh, saya takkan kecil hati. Sebab teguran itu teguran yang baik. Kalau dia tegur macam ni pun jangan kecil hati.
Apalah cikgu vokal pun ngaji salah. Kalau dia tegur macam tu pun, senyum aje lah. Senyum aje lah. Kan? Akui lah, betul lah kita yang jadikan orang tegur macam tu. Kita yang tak nak belajar. Kita yang tak nak betulkan. Memanglah orang cakap macam tu. Apalah cikgu vokal pun nyanyi salah. Apalah cikgu vokal pun mengaji tak betul. Apalah cikgu vokal pun tak pandai taranum. Itu memang kita punya sikap manusia dari persekitaran kita. Dia akan melihat perkara yang dia nak. Dia tak nak melihat perkara yang ada. Jadi macam-macam lah. Jadi saya cuba dalam persahabatan ni, kelas ni sebenarnya bukannya pasal cikgu dengan murid pun. Persahabatan sebenarnya silaturahim, ukhuwah dalam majlis ilmu. Sebab itu kita bina sama-sama. Saya salah, tolong tegurkan. Azalia salah, saya tegurkan. Siti Hajar salah, saya tegurkan. Saya salah, Siti Hajar tolong tegurkan. Macam tu lah. Tapi saya cuba untuk kecilkan kesilapan. Cari paling kecil silap. Kalau boleh jangan buat silap. Berhati-hati, jangan buat silap. Jangan buat silap. Kalau buat silap, kena sedar cepat-cepat. Kena sedar cepat-cepat. Jangan langgar je. Buat silap je langgar. Tak, konon-konon, alah, dia orang bukan perasan. Kita buat silap kan, kita boleh cakap, alah, bukannya dia orang perasan. Maknanya kita baca tu, kita hidup tu masih kerana manusia. Bila kita cakap, alah, tak apa, bukannya dia perasan. Maknanya kita belum lagi hidup kerana Allah lagi. Kita lupa ada entiti yang perasan kita buat silap. Manusia mungkin tak nampak. Siti Hajar tak nampak saya, Puan Zaubidah tak nampak saya buat kesilapan. Saya cover semua kesilapan saya. Ataupun saya buat tapi saya kata, alah, dia orang bukan perasan pun. Biasa. Dalam itu, kalau kita kata menyanyi lah, kalau dulu saya mengajar orang menyanyi, dia akan cakap dengan saya, alah, relax lah, dia orang bukan tahu pitching-pitching ni. Lepas tu saya jawab apa? Jawapan saya? Kau dah tambah kesilapan kau buat. Kau dah tambah lorong kau buat. Kau dah tambah dosa. Kalau itu dikira dosa, saya tak tahu nak kata apa. Tapi kalau itu dikira dosa, kau dah tambah dosa kau. Satu, wanita. Dosa menyanyi itu dah satu. Menyanyi itu memang aurat kan, suara tu. Okey. Tapi kalau ada sebab yang kukuh kenapa dia menyanyi. Sebab yang kukuh, aku terpaksa menyanyi kerana aku nak membesarkan anak-anak. Tak ada pekerjaan lain. Aku dah cuba buat kerja ni. Aku cuba buat kerja ni. Tak boleh. Aku terpaksa menyanyi. Aku menyanyi kerana Allah untuk mencari rezeki. Boleh? Tak puas cikgu. Kalau saya cakap dengan orang macam tu, orang kan, mana boleh? Nak menyanyi je nak pakai baju 4,000. So mestilah kena bayar 10,000. Baju je 4,000. Apa tu? Bila dah baju 4,000, apa pula nilai kat situ? Macam-macam lah. Lepas tu nyanyi sumbang pula. Nyanyi sumbang, dosa juga sebab kerja tak betul. Buat kerja tapi tak betul. Tapi kita yang dengar ni tengok reality program tepuk. Oh, minat itu, minat si Polan. Bukan tak boleh minat lah. Boleh jadi ikon. Tapi bila setiap manusia ni pasti ada kelemahan. Jadi sederhana je. Okey je. Alright? Okay. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak tanpa disedari dah dekat pukul 10. Tu dia. Okey? Masa dah time. Masa dah time. Tak apa. Next time kita buat lagi. Mudah-mudahan ya. Saya ada pertanyaan nak tanya cikgu. Cikgu ni. Ya. Saya kalau macam saya mengaji kan cikgu kan, kalau macam ayat tu yang bertasydid, saya selalu banyak kesilapan. Selalu saya
Tak tahulah. Kalau jumpa ayat bertasydid tu saya selalu buat kesilapan. Saya Contoh? cuba juga cikgu, cuba nak elokkan, tapi dia tak boleh cikgu. Dia mesti akan buat juga kesilapan tu cikgu. Kesilapannya apa? Yang bacaan yang bertasydid tu lah cikgu, kesilapan yang tak betul. Dia macam mana nak cakap? Jadi Mana? perkataan. Contoh. Ya cikgu? Contoh. Macam Dia cikgu, bila bacaan tu ada sabdu cikgu. Bila Ya, bersabdu tahu. tu macam kan tabarakallazi kan, tabarakallazi tu bila kal tu kan dia akan dia itulah kot maksudnya Mila kan Mila kan? Kan Ya. tabarakal tu dia akan baca dekat kaf tu bukan dekat lam sabdu je. Sabdu tu macam tu lah kot. Lebih kurang macam tu lah cikgu. Ya, Ya. maksud dia saya tabarokal. Apa yang masalah bacanya? Kalau kamu Dia sebutan dia tu kadang saya tak betul. Sebutan dia kadang benda tu saya bawa pi ke lain. Bukan saya sebutan tu saya sebut tak betul. Itulah, tak boleh cakap macam ni. Pi bagi contoh ayat apa? Bagi senang saya nak tolong. Handuk cakap tak betul. Tak betul huruf, tak betul nafas, tak betul apa. Dia tertukar sabdu tu cikgu, dia pergi tukar. Kalau sepatutnya dekat lam tu sabdu dia pergi letak dekat kaf tu. So dia selalu macam tu. Oh ya, memang you all selalu dengar dia ngaji macam tu. Kalau huruf lain pun macam tu lah. Kalau maknanya tabarok, dia bukan tabarokal, tapi tabarokal. Dia dah sabdukan awal. Itu bukannya tak boleh. Itu cuma Allah nak uji kamu punya daya fokus. Allah nak uji bagaimana kamu fokuskan mata kamu, fokuskan minda kamu dalam benda tu. Praktis. Jangan praktis satu surah. Ambil aja, cari ayat-ayat yang banyak tasydid tu. Ambil dia punya bahagian tu macam min syarri. Ambil. Tabarokal. Ambil macam tu. Jangan nak baca satu ayat habiskan. Ambil bahagian yang masalah saja. Cikgu macam kat sini maksudnya pada kesilapan mata ke ataupun fokus ke ataupun apa cikgu? Okey. Kalau kita cakap fokus, selalunya fokus terjadi di mana? Yang kita nampak. Selalunya fokus kita nak baca, kita rasa kita nak baca biar orang dengar betul. Itu bukan fokus, itu pemikiran. Fokus selalunya orang akan kait dengan mata. Fokus selalu orang akan kait dengan mata. Mata kita pandang tepat. Pandang. Tapi pandang yang kaku dengan pandang yang hidup tak sama. Pandangan kita kena hidup. Pandangan kita tak boleh kaku. Sebab itu belajar untuk aktifkan sel otak ni. Bukan sel otak kita tak aktif. Tapi sel tu lambat. Sebab kita permainan antara otak kanan dan otak kiri tu kita tak latih. Okey. Betul. Kadang-kadang mulut pergi dulu, mata tak bergerak lagi. Sebab tu yang jadi kita adalah kita punya sistem pendidikan kita sistem academic orientation. Kita tak ada seni. Kita tak diajar kreatif. Jadi otak kita sebelah aja yang kerja. Sebab itu orang seni daya fokus dia lebih tinggi. Bukan saya nak orang yang pandai mengaji beralun-alun bertaranum, dia ada unsur seni dalam diri dia, daya fokus dia lebih tinggi. Sebab orang seni otak dia dua-dua diguna pakai.
So belajar guna dua-dua belah otak ni. Baca, bertenang, semua melalui proses. Jangan kata tidak boleh. Boleh. Kalau jumpa masalah tu cakap macam ni. Ya Allah, aku boleh ni. Ya Allah, aku boleh ni. Tapi kenapa hari ni aku gagal lagi? Allah nak dia aku boleh ni. Itu sebenarnya. Tapi kalau kita duk kata, tak jadi juga. Memang aku tak boleh lah. Memang aku kalau dekat tasdid ni, memang aku selalu masalah. Memang aku selalu masalah. Tapi aku tahu aku boleh betulkan. Kena tambah sikit. Daya fokus saja. Daya fokus. Sebab itu tugas seorang guru tadi tegur je. Jaga tasdid. Maknanya bila kita baca sama-sama, sahabat akan bila nampak tasdid awal tu dah cakap tasdid, supaya dia dah alert dah. Tasdid. Dia dah alert dah. Dia baca je tabah kan. Dia baca je tabah je dah cakap tasdid. Jadi dia tahu tabarokal. Dia dah bersedia untuk kal dia. Kan? Macam itulah. Tasdid. Ada banyak cara. Dia lambat backup kau cikgu? Macam mana? Lambat? Apa pick up? Lambat pick up. Itu semua balik kepada kita punya kecerdasan lah. Kecerdasan minda kita. Sebab itu saya selalu kata kalau kita ada masalah, kita sedih, kita ada rasa macam masalah, cepat luahkan. Sebab perkara-perkara itu yang membuatkan kita jadi terganggu, minda kita jadi lambat. Sebab berat. Perasaan kita berat dengan macam-macam masalah, anak nakal, suami garang, suami bengih, begitu begini, tempat kerja, bos macam ni. Dia penuh dalam minda ni. Emosi kita tak ni. Perkara lain kita buat akan terganggu. Lepas tu kita kena belajar untuk melepaskan masalah tu. Melepaskan masalah tu. Kalau tak boleh nak lepas cara sendiri, cari orang yang boleh kita beritahu. Hari ni aku pening sikit lah pasal anak aku hari ni tak mau dengar cakap. Hari ni anak aku tak bangun lambat, tak solat, tak mengaji. Aku terganggu. Itu satu. Kedua, tambah pula hari ni suami aku pula lah. Aku cakap tak ada duit minyak. Nak isi kereta tak ada duit. Nak isi minyak kereta dia kata dia pun tak ada duit. Dia tak mau kasih kat aku duit. Itu pun satu masalah. Nampak macam kecil. Tapi kalau kita biarkan dia jadi besar. Dia bukan besar meletup macam mana. Dia jadi kita punya emosi terganggu. Tapi kita belajar untuk menerima keadaan dalam hidup kita dengan rasa bersyukur. Lebih pun syukur, kurang pun syukur, senyum. Kalau diberi ujian, aku hari ni tak ada duit nak pergi beli makanan. Masya Allah. Allah ni tengah sayang kat aku ni. Allah tengah sayang kat aku ni. Pasal itu dia bagi aku hari ni tak ada duit nak makan. Pasal dia suruh aku puasa. Nak tambah pahala. Something like that lah. Kita kena reverse psychology. Sebab Allah kata Allah tak akan uji manusia ni untuk nak tahu iman dia tahap mana. So kita anggapkan ujian Allah itu adalah kasih sayang dari Allah. Cari sampai jumpa. Itu kasih sayang Allah untuk Azmila, untuk terus berusaha, untuk terus istiqamah. Okay, alright. Hari-hari Terima kasih. Baca. Cikgu, saya simpulkan kod mana pun kita kena bertenang dulu. Sebab kalau dia gopoh itu yang buat dia jadi lagi pressure dan dia tak fokus tu. Betul. Kawan-kawan yang mengaji sama-sama tak boleh kata, tak suara tak boleh jadi. Tak boleh jadi macam ni.
Hang ni apalah Azbillah, asyik salah aja. Tak boleh. Kawan kena kata macam ni, tak apa Mila, tak apa, tenang Mila, tenang, sabar. Macam tu. Sabar Mila, sabar. Tenang. Okey, lambat pun tak apa, kita sabar. Sebab hang baca ulang kali, kita dapat pahala juga. Pahala bersabar. Okey. Okey cikgu. Masa Okey. dah Apa je lah. Terima kasih. Cikgu Farhan. Jom Kita tangguh majlis kita dulu lah sampai jumpa lagi insyaAllah hari Selasa malam. Silakan InsyaAllah. cikgu untuk tutup majlis lah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam.